ila al-Quran. Ada Muaz al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa-apa yang terkandung dalamnya, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari. Sungguh matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Bayangkanlah bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Hadis yang amat. Ada Muaz al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa-apa yang terkandung dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarannya mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari. Sungguh pun matahari itu akan berada dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Bayangkanlah bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Terangan kelebihan membaca Al-Quran dan beramal dengan apa-apa yang terkandung dalamnya ialah kedua ibu bapa yang baca itu akan dipakaikan dengan mahkota. Sinaran daripada mahkota itu jauh mengatasi cahaya matahari. Sungguh pun matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu. Walaupun matahari terletak di tempat-tempat begitu jauh, pancaran cahaya daripada matahari itu begitu terang sekali. Sekiranya matahari itu sendiri berada dalam rumah, sesentuh sinaran dan cahaya daripada matahari itu lebih hebat. Namun demikian, cahaya daripada mahkota yang dipakaikan kepada kedua ibu bapa si baca Al-Quran adalah lebih terang lagi daripada sinaran yang dipancarkan oleh matahari yang berada di dalam sebuah rumah. Apabila ibu bapa si baca Al-Quran itu mendapat kelebihan itu, maka bayangkanlah sendiri betapa besar ganjaran yang akan diberi oleh si baca oleh itu sendiri. Sekiranya beginilah hebatnya manfaat yang diperoleh oleh seorang daripada amalan yang lain, maka ganjaran orang mengerjakan amal itu sendiri sudah pasti lebih hebat lagi. Kedua ibu bapanya mendapat ganjaran itu semata-mata kerana mereka adalah punca kelahiran si baca ataupun mereka menjadi punca si pembaca dapat mempelajari Al-Quran. Dalam hadis di atas, cahaya daripada mahkota telah dibandingkan dengan cahaya daripada matahari yang berada di dalam rumah selain daripada membawa maksud sinaran cahaya yang lebih terang kerana kedudukan matahari yang lebih hampir. Perbandingan ini juga membayangkan satu perkara yang halus, iaitu kita akan lebih mesra dengan sesuatu yang berada di samping itu oleh keperasaan terasin daripada matahari yang timbul kerana kedudukan matahari yang jauh daripada kita akan bertukar kepada perasaan mesra bila matahari itu selalu berada berhampiran dengan kita. Dalam keadaan ini, selain daripada menyatakan kuatan sinar dalam matahari, hadis di atas juga membayangkan perasaan mesra terhadap matahari tersebut. Hadis-hadis ini juga membayangkan arah pemilikan matahari itu sendiri. Walaupun setiap orang mendapat faedah daripada matahari, tetapi jika matahari itu diberi milik khas kepada seorang tertentu, maka pasti pemberian itu merupakan satu perkara yang membanggakan. Ada Hakim rahmatullah telah meriwayatkan dalam hadrat Buraidah radhiyallahu anhu tentang sabdaan Rasulullah SAW, seorang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran dipakaikan mahkota yang dibuat daripada nur, cahaya, dan kedua bapanya akan dipakaikan dengan sepasang pakaian yang nilai pakaian tidak boleh ditandingi dengan nilai seluruh dunia. Mereka akan berkata, wahai Allah, untuk balasan apakah kami diberi pakaian ini? Maka akan dikatakan kepada mereka, pakaian ini adalah ganjaran untuk bacaan Al-Quran oleh anakmu. Dinukilkan dalam kitab Jam'ul Faid daripada Tabrani rahmatullahi bahawa ada Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu sabdaan Rasulullah SAW, siapa yang mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka segala dosanya yang lalu dan yang akan datang akan diampunkan oleh siapa yang menjadikan anaknya hafiz Al-Quran. Akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan cahaya wajahnya seperti bulan purnama, dan akan dikatakan kepada anaknya, mulakan bacaanmu. Bila anak itu membaca Al-Quran, maka satu darjat bapaknya akan ditinggikan, dan demikian sehingga ke surah Al-Quran itu habis dibaca. Inilah kelebihan bagi ibu bapa yang mengajar Al-Quran kepada anak mereka. Bukan sekadar itu sahaja, saya ingin menarik perhatian kepada satu perkara yang lain. Sekiranya ibu bapa tidak mengajar agama kepada anak-anak mereka semata-mata kerana tamatkan sedikit wang, maka bukan sahaja anda tidak mendapat ganjaran yang bekalan, bahkan anda terpaksa menjawab soalan-soalan daripada Allah SWT. Anda khawatir sekiranya anak anda dijadikan sebagai hafiz dan alim, maka mereka akan menjadi lebay di masjid-masjid sahaja.
dan anak-anak anda akan bergantung pada orang lain untuk mendapat rezeki. Atas alasan itu, anda telah menghindarkan anak-anak anda menjadi hafiz Quran. Ingatlah bahawa anda bukan sahaja mendedahkan anak anda kepada siksaan yang kekal, bahkan anda juga turut akan menanggung penghisapan yang begitu berat. Hadis yang menyatakan, setiap daripada kamu adalah penggembala, penjaga, dan akan ditanya atas pengembalaan, penjagaannya. Hadis di atas bermaksud bahawa seorang akan ditanya tentang banyaknya din, keagamaan yang telah diajarkan kepada orang di bawah jagaannya. Ya, seharusnya anda menjauhkan diri dan anak-anak daripada kelemahan-kelemahannya yang mungkin terdapat di sekolah-sekolah agama. Namun mungkin tidaklah yang bijak untuk tidak berpakaian kerana takutkan kutu. Sebaliknya berusaha untuk membersihkan pakaian itu. Ringkasnya, jika anda memberi pendidikan agama kepada anak-anak anda, maka anda akan terlepas daripada tanggungjawab di akhirat nanti sepanjang hayat, dan di sebanyak mana dia melakukan amalan baik, berdoa dan beristighfar untuk anda, maka dia akan menjadi sebab peningkatan darjat untuk anda. Namun jika kerana dunia dan tamatkan berapa keping wang anda menjauhkan daripada ajaran agama, maka bukan setakat anda sendiri yang akan menanggung musibah daripada perbuatan anda itu, malah buku catatan amalan anda juga akan diisi dengan segala kelakuan-kelakuan buruk, maksiat dan dosa yang dilakukan oleh anak anda. Demi nama Allah, kasihannya diri sendiri. Kehidupan dunia pasti berlalu dalam apa-apa keadaan sekalipun, dan maut adalah penamat bagi besar-besaran kesusahan sekalipun. Tetapi di akhirat kelak tidak akan kematian, maka tidak ada kesudahan kepada penderitaan yang dihadapi. InsyaAllah. Dapat disampaikan Rasulullah. Alhamdulillah. Subhanaka inni kuntu minal